buatlah. Cuba Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh an addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat dapat juga bertemu walaupun saya tangguhkan daripada 1 jam ke 1 jam disebabkan beberapa pertemuan yang tak dapat dielakkan. Ala kulli hal, kita syukur pada Allah masih dapat kita meneruskan perjalanan dan dapat juga kita meneruskan majlis ilmu kita pada petang ini yang dijadualkan sepatutnya pada pukul 3 tadi. Ala kulli hal khair insya-Allah, wa fi ta'khiri khair kama qala ahlul Yaman. Bersama dengan saya juga beberapa orang teman-teman, sama kita abang saya di Mesir dulu Al-Fadhil Ustaz Kamal juga bersama kita pada hari ini, dan beliau telah mengizinkan saya untuk melaksanakan kelas dalam kereta beliau yang sangat barakah ini. Semoga semuanya diberkati Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa sebelum kita memulakan kelas kita Tamamul Minnah bi Bayan Al-Khisalil Mujibatil Jannah, sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke hadrat para ulama yang telah menyambungkan kita ini satu persatu sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Dan kita juga hadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, radhiyallahu taala anhu wa arda. Semoga semua kita beroleh keberkatan, Allahumma amin. Okey, kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulakan dengan 11 salawat berdasarkan salawat yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada Syekh Musa Ad-Dari. Sebagaimana biasa, kita memulakan dengan salawat terlebih dahulu ke hadrat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah merezekikan kita dapat kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wasalam sebanyak 11 kali sebagaimana yang telah kita laksanakan sebelum-sebelum ini insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita memulakan kelas kita sebagaimana biasa insya-Allah. Baik, para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan sebelum ini kita masih lagi berada pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang dalam hadis ini berlaku soal jawab di antara Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya soalan yang pelbagai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan 5 amalan yang kalau satu pun dilakukan oleh seseorang, walaupun tidak dibuat kesemuanya sekali, cukup kalau satu sahaja pun dilakukan oleh seseorang Muslim,
nescaya si Muslim itu akan ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum ini kita telah pun meneliti tentang perbincangan berkenaan dengan ar-radhu, iaitu memberi sedikit daripada segala nikmat yang telah Allah rezekikan kepada kita. Contoh, kalau sebagai contoh, saya ambil contoh, katakan sebelah saya ni Al-Fadhil Ustaz Kamal bersama kami, membawa kami ke sana ke sini, bertemu dengan tokoh-tokoh besar di bumi Kedah ini. Katakan, saya tak tahulah, saya tak tanya beliau lagi, katakan dalam sebulan Allah mengurniakan kepada beliau katakan sebanyak RM10,000 Malaysia, ya Rabb, moga-moga lebih ataupun lebih berkat insya-Allah. Jadi antara perkara yang dituntut adalah kita memberikan walau sedikit daripada nikmat yang kita miliki kepada orang lain, walau sedikit. Contoh, katakanlah Ustaz Kamal tadi sebulan katakan beliau dapat RM10,000 tu mungkin sedikit bagi beliau. Letaklah sebulan beliau dapat RM500,000, katakan sebulan beliau dapat RM30,000, RM40,000. Itu maknanya contoh beliau dapat rezeki sebanyak itu. Jadi antara perkara yang dituntut yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla adalah sekiranya seseorang itu menghadiahkan walau sedikit apa yang beliau miliki. Contoh, daripada gaji yang RM300,000 mungkin RM400,000 sebulan, apa salahnya Ustaz Kamal bagi saya keris sebilah contoh dengan harga hanya RM1,000 tak banyak Macam mana Ustaz Kamal? Setuju tak? Maksudnya itu di antara cara ar-radhu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kalau seseorang itu menyumbang walau sedikit daripada harta dia, dia dapat banyak lagi tapi dia bagi sikit je, walaupun sedikit di sisi mata Ustaz Kamal, apa sangatlah sebilah keris, dua bilah keris tu kan, berbanding dengan apa yang telah Allah rezekikan kepada beliau. Contoh ni, contoh tidak ada kaitan di antara hidup dan mati. Pun begitu, yang sikit pada pandangan kita tidak sikit di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu orang yang melakukan kebaikan ini akan diberikan balasan syurga. Itu yang pertama yang telah kita bincangkan sekitar dalam 2 muhadarah sebelum ini, 2 kuliah sebelum ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk amalan yang seterusnya yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menjuruh kepada perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah dan menegah manusia daripada melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-Imam Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jal, sa'ala Abu Dzar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an 'amalin yudkhilul jannata. Falamma dzakara lahu ar-radha arada an yas'ala an 'amalin ashala minhu wa in kana ar-radhu sahlan yasira. Faqal ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yardakhu bihi. Qal ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, tak usah kalau sebab laju pun, kalau dia bergerak nanti ada betul kan. Tapi jangan laju sangat. Tadi kena jalan je, kena slow baik. Tengok dia slow sikit Okey. Macam mana cara ini? Okey. Macam ni okey kot. Kan kalau dia jatuh pun still boleh nampak okey ni. Macam ni okey. Okey, mabruk. Ustaz Azim, tunjukkan sikit wajah anda. Jadi dalam hadis ni, saya letak sekali dengan Ustaz Kamal lah. Mungkin kawan-kawan pun nak tengok muka Ustaz Kamal Ustaz Kamal ni beliau seorang yang baik hati Dalam masa sama beliau juga seorang yang belajar di Al-Azhar Al-Sharif Okey. Tak apalah, Ustaz Kamal pemalu Tak boleh sikit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu telah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang amalan yang memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Lalu apabila Nabi menceritakan tentang yang pertama, iaitu ar-radhu, bila dapat nikmat bagi sedikit. Contoh macam saya sebut tadi,
Kamal dapat rezeki yang pelbagai, bagi sikit. Contohnya bagi kerih. Mana kerih tu? Yang nak dihadiahkan tu contohnya, hadiahkan kepada saya kan. Contoh. Jadi, lalu Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu tanya kepada Nabi SAW, ada tak amalan lain selain daripada ar-radhu, yang mana amalan ini juga memasukkan seseorang itu ke syurga, tetapi dia lebih mudah daripada ar-radhu. Maknanya ar-radhu tu dah senang dah. Tapi ada tak amalan lain yang lebih mudah daripada ar-radhu? Payah juga kalau ustaz dengar ni, jadi tak bagi kerih ni. Allahumma salli ala sayyidina Nabi Jadi kata Sayyidina Abu Zar, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yardahu bihi. Kata beliau kepada Nabi, bagaimana pandangan anda wahai Rasulullah sekiranya orang tersebut adalah seorang yang fakir, yang tidak berharta, dan dia tidak memiliki sebarang harta untuk dia bagi sedikit daripada harta tersebut kepada orang lain. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Orang itu hendaklah dia menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik, dan dia hendaklah menegah orang lain daripada melakukan perbuatan yang diingkari oleh Allah, yang dibenci dan dihalang oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari seterusnya, fahazihil khaslatu ashalu min sabiqatiha. Okey. Amalan kedua ini, dalam hadis ini cerita tentang 5 amalan. Amalan pertama dah selesai. Kita masuk pada amalan yang kedua, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan menghalang seseorang daripada melakukan kemungkaran. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, perbuatan yang kedua ini lebih mudah daripada yang sebelumnya. Li'annahu laysa fiha bazlu malin au ta'amin. Sebab apa dia dianggap mudah? Kerana menyuruh kepada kebaikan dan menghalang seseorang daripada melakukan kemungkaran, ianya tidak perlukan untuk orang itu terpaksa mengeluarkan harta dia atau mengeluarkan makanan dia. Sebab ar-radhu tak semestinya dengan duit. Contoh, kalau saya dah beli makanan, kemudian tengah saya makan, sahabat saya datang, saya kata jom makan. Dia kata tak faham, makanlah sikit pun. Asal sikit. Maka itu juga dipanggil sebagai ar-radhu. Itu juga dipanggil sebagai ar-radhu. Jadi bila ar-radhu, dia ada erti kita akan mengeluarkan sesuatu daripada diri kita, sama ada harta ataupun kita juga mengeluarkan makanan. Tapi menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan atau melarang orang lain daripada melakukan perbuatan yang mungkar, itu tidak memerlukan kepada orang tersebut mengeluarkan kos dari sudut harta dia. Jadi dari sudut inilah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada seseorang melakukan kemungkaran, dia dianggap mudah berbanding dengan ar-radhu yang telah dibincangkan sebelumnya. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari seterusnya, wa innama fiha bazlu nasihatin wal faqiru yastati'u an yabzulaha li ikhwanihi wa ashabihi wa ghairihi fa ya'muruhum bima'rufin qassaru anhu wa yanhahum an munkarin fa'aluhu. Jadi kata Syekh Abdullah seterusnya, yang berlaku di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah seseorang itu dia mengeluarkan, membelanjakan nasihat. Dia bukan belanja duit, bukan belanja makanan, tapi dia membelanjakan nasihat yang orang fakir pun mampu untuk membelanjakannya. Kalau ar-radhu tadi, kalau orang fakir dia mungkin tak mampu, orang kaya saja yang mampu. Tetapi menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, hatta orang fakir pun mampu. Dia mampu untuk membelanjakan nasihat kepada saudara-saudaranya, kepada para sahabatnya dan juga kepada orang lain. Lalu dia boleh untuk menyuruh orang lain melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang orang lain mungkin tidak orang kata apa, cuai dalam perbuatan ma'ruf tersebut, dan dia juga boleh menghalang orang daripada melakukan perbuatan mungkar yang mereka pula melakukan perbuatan tersebut. Qala rahimahullahu azza wa jal, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar di'amatun min da'aimi salahil mujtama' wa huwa naw'un min an-naqdil banna' alladhi yahdufu ila khairil fardi wal majmu' bi tarkin naqa'is wa tahsilil kamalat. ولذلك جعله الشارع فرض كفاية يجب أن تقوم به طائفة من المسلمين فإن تركوه أثموا جميعا. قال الله تعالى
waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa fi sahih al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. 'Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-islamu an ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa taslimuka 'ala ahlik faman intaqasa syai'an minhunna fahuwa sahmun minal islami yada'uhu wa man tarakahunna kullahunna. Okey, kalau kita tengok tak ada kalimah kullahun dalam teks buku cetakan Syekh Abdullah Al-Ghumari yang ada di tangan kita. Namun kalau kita merujuk kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain karangan Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, ada tambahan kalimah kullahun di dalam hadis ini. Maka di sana ada dua kemungkinan, iaitu yang pertama, berkemungkinan nuskhah Al-Mustadrak ala As-Sahihain yang digunakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari adalah tidak mempunyai kalimah kullahun. Kemungkinan yang kedua adalah ketika menyalin hadis ini berlaku keguguran suatu cetakan. Maksudnya Syekh Abdullah contohnya tulis dengan kertas dan menghantar kepada pihak cetakan. Bila pihak cetakan nak cetak, mereka berkemungkinan tertinggal kalimah kullahun ni. Ala kulli hal, tidaklah menjadi satu masalah besar, tapi kalimah kullahun itu adalah penting. Faman tarakahunna kullahunna faqad wallal islama dhahrahu. Kita tengok apakah yang ingin dinyatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kenyataan ini. Kata beliau, menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah orang lain daripada melakukan perbuatan yang mungkar, itu adalah merupakan di'amah. Kita boleh kata di'amah ni sebagai tiang seri, sebagai tiang utama. Kalau tiang tu rumah tanpa tiang tak mampu untuk ada bumbung. Allah iftah alaik ya Gamil. Asas, kata Ustaz Kamal. Ustaz Kamal perbetulkan saya supaya dapat menggunakan kalimah yang lebih tepat. Terima kasih Ustaz Kamal. Bagus Ustaz Kamal ni, kerih pun nak bagi kat saya, nak belanja saya, macam-macam nak belanja. Jadi asas ataupun tiang seri, asas di'amah dia bermaksud amud, maknanya tiang. Kalau rumah tanpa tiang, dia tak mampu untuk berdiri tegak, bumbung pun tak ada. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kalaulah kita anggap agama Islam ini seperti sebuah bangunan yang memancang ataupun yang memegang binaan-binaan Islam ini, yang memegangnya apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, itu adalah merupakan tiang daripada tiang-tiang salahil mujtama', tiang-tiang yang memastikan masyarakat akan menjadi masyarakat yang bagus, yang baik. Dan ini adalah merupakan salah satu bahagian daripada bentuk teguran membina, yang mana dia akan membawa kepada kebaikan individu dan juga kebaikan masyarakat. Dengan sebab apa? Dengan sebab benda-benda yang tidak elok akan dapat ditinggalkan dan benda-benda yang bagus akan dapat dihasilkan. Sebab bila ada orang buat kejahatan, kita tegur, jadi benda yang tak elok dapat dihilangkan. Ada benda baik orang tak buat, kita sebut, akhirnya benda baik yang tak dibuat itu dapat dibuat. Jadi ia adalah merupakan satu teguran membina, satu kritikan membina yang diperlukan oleh masyarakat, dan dia membawa kepada kebaikan individu serta masyarakat. Maka dengan sebab itulah kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal, syariat, iaitu Allah azza wa jal, begitu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan teguran ini, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah seseorang daripada kemungkaran, itu dia telah dijadikan sebagai fardu kifayah. Jadi kalau orang tanya kita apa hukum menyuruh orang lain untuk buat kebaikan dan menghalang orang lain daripada melakukan kemungkaran, itu adalah merupakan fardu kifayah, merupakan fardu kifayah yang kalaulah, apa kesan fardu kifayah? Macam kita belajar ilmu usul fiqh,
Syekh Abdullah juga sebut di sini, kata beliau, wajib untuk dilakukan oleh sekumpulan daripada orang Islam. Maksudnya tidaklah semua orang Islam kena menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kalau sudah disampaikan perkara tersebut, walaupun mungkin satu orang buat maksiat, contoh kita kata, ya akhi, awak buat ni benda salah, bercanggah dengan syariat. Dia nak ikut, dia nak ikut cakap kita ke, dia tak nak dengar cakap kita ke, maknanya kita sudah menyelesaikan satu tanggungjawab, iaitu kita dah mencegah dia daripada kemungkaran. Adakah bila saya dah tegur, Ustaz Kamal pun kena tegur, Ustaz Azim di belakang saya pun kena tegur, orang yang sama, maka ia sudah tidak lagi wajib kerana kenyataan ataupun teguran itu sudah berlaku. Apabila seorang saja sudah melakukan, maka tidaklah wajib ke atas orang lain. Tapi kalau orang lain pun nak tegur juga, ya ahlan wa sahlan, marhaban, tak ada masalah. Dalam masa yang sama, kalaulah seluruh masyarakat Muslim meninggalkan perkara tersebut, satu orang buat maksiat di kampung kita, semua pakat senyap dan tidak pula menegur kemungkaran tersebut, satu kampung senyap, tak ada seorang pun yang menegur, maka ketika itu asimu jami'ah, semua mereka akan berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu fardu kifayah ini sebagaimana disebut oleh para ulama dalam ilmu usul fiqh, yang dituntut adalah penghasilan perbuatan yang diwajibkan tersebut, bukan yang dituntut ataupun yang diwajibkan bukan memastikan semua orang melakukan perbuatan tersebut. Jadi apabila menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran termasuk di dalam erti kata fardu kifayah, maknanya Islam mahukan perbuatan itu muncul. Menyuruh kepada kebaikan itu wujud, mencegah kepada kemungkaran itu wujud. Apabila sudah muncul perbuatan tersebut, dah ada orang yang menyuruh dan dah ada orang yang menegah daripada kemungkaran, maka ketika itu sudah selesai tanggungjawab yang diinginkan daripada fardu kifayah. Sebab itulah tidak diwajibkan semua untuk melakukannya. Okey, daripada saudara Khairul Hazwan. Assalamualaikum Ustaz Kamal, abang angkat Dr. Ashraf. Siapa Ustaz Kamal? Ustaz Kamal abang angkat. Abang angkat apa? Tak apalah, ada lah tu isu-isu ataupun hubungan-hubungan ukhuwah Islamiah yang berlaku sebelum ni. Okey. Kemudian satu lagi soalan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhdi, anak atau putera kepada guru saya, Baba Aziz Cikman. Beliau tanya, ya Maulana, adakah syarat ar-radhu itu kena barang macam harta, makanan ke? Kalau benda yang maknawi seperti ilmu pula bagaimana? Okey, kalau ikut zahir dalam hadis, yang dimasukkan dengan ar-radhu adalah kita menyumbang daripada harta kita. Jadi dengan menyampaikan ilmu itu, kalau sekadar yang saya faham, wallahu taala a'lam wa alam, ia tidak termasuk dalam erti kata ar-radhu yang disebutkan di dalam hadis. Ustaz Mudi ni anak tok guru kita. Saya dan juga Ustaz Kamal, kami sewaktu di Mesir dulu, kami menadah daripada Baba Aziz Cikman, dan semoga Allah Taala memberkati beliau dan menjaga Baba Aziz serta ahli keluarga beliau di pondok di Kelantan sana daripada wabak penyakit. Allahumma amin. Dan semoga Ustaz Muhdi sukses belajar di Mesir, dapat balik ganti jadi baba min kibar insya-Allah, hatta takun ya sayyidi min kibari syuyukhil muslimina fil mustaqbal. Allahumma amin. Jadi ada beberapa soalan yang saya dan baca. Kemudian kalau ada soalan, Arjuna, sorry bro, saya tak sempat nak jawab soalan yang tuan dah tanya kepada saya dalam grup, dalam Facebook. Ala kulli hal, insya-Allah nanti saya akan cuba jawabnya. Maaflah saya ke sana ke sini. Ustaz Faiz pun ada. Ustaz Faiz antara orang yang boleh untuk melaksanakan ar-radhu. Beliau ada banyak duit dan boleh bagi kepada kami yang sedang musafir ni. Kalau beliau mahu, boleh hantar kepada saya WhatsApp dan saya boleh bagi nombor akaun kami, insya-Allah. Kami bukan nak sangat duit Ustaz Faiz, tapi kami mahu Ustaz Faiz dapat masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Boleh tahu tuan? Boleh tahu tu. Okey. Sorry. Okey. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok Syekh Abdullah Al-Umari menyebut ada bukti ataupun dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang membicarakan tentang al-amru bil ma'ruf dan juga wan nahyu 'anil munkar. Kata beliau, Allah Taala telah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu semua, hendaklah ada satu umat, ada satu kumpulan, hendaklah ada satu kumpulan daripada kalangan kamu semua
Di sini pun kita nampak bahawa ia adalah fardu kifayah. Sebab Allah kata wal takum minkum ummatun. Maksudnya labudda an takun hunaka ummah minkum walaysa al-ma'mur kullakum. Seakan-akan begitu Dan ini yang difahami oleh para ulama. Lalu mereka menyatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah termasuk di dalam erti kata fardu kifayah. Hendaklah, kata Allah Ta'ala, hendaklah ada satu kumpulan, satu umat, satu kumpulan di kalangan kamu semua, yang kumpulan ini menyeru kepada kebaikan dan menyuruh orang untuk melakukan perbuatan baik dan mencegah orang lain daripada melakukan perbuatan mungkar. Merekalah orang-orang yang berjaya. Jadi ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahawa permintaan untuk kita melakukan perbuatan baik dengan mengajak orang buat baik, larang orang buat benda mungkar, ini adalah satu tuntutan syarak. Dan di dalam Sahih Al-Hakim, di dalam maksud Sahih Hakim di sini maksudnya dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Di dalam kitab Sahih Al-Hakim An-Naisaburi, beliau telah meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Allah ampunkanlah dosa Sayyidina Abu Hurairah, ampunkan juga dosa ibu Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau kita jumpa nama Sayyidina Abu Hurairah, ambil peluang untuk kita mendoakan agar Allah mengampunkan kesilapan beliau dan juga kesilapan ibu beliau. Sebab dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam ataupun hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari pernah mendatangkan satu kenyataan bahawa Al-Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan kesilapan beliau, mengampunkan kesilapan ibu beliau dan mengampunkan kesilapan siapa sahaja yang memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan kesilapan Sayyidina Abu Hurairah dan juga ibu beliau. Jadi doa seorang sahabat ni secara kebiasaannya dimakbulkan oleh Allah. Maka kalau kita memohon keampunan buat beliau dan buat ibu beliau, moga-moga Allah menjadikan kita juga diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah dengan berkat doa Sayyidina Abu Hurairah. Allahumma amin. Jadi balik kepada cerita kita, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, Islam adalah kamu menyembah Allah dalam keadaan kamu tidak mensyirikkan ataupun tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Mereka kamu menyembah Allah dalam keadaan kamu tidak menjadikan ada benda lain sebagai sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Inilah dia akidah tauhid, akidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diperjuangkan oleh golongan Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, yang dipegang oleh orang Islam seluruhnya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Azza wa Jal. Seterusnya Nabi kata Islam adalah kamu mendirikan salat. Maksudnya ini kisah ni, hadis ini hampir sama dengan hadis Sayyidina Jibril yang pernah kita dengar sebelum ini daripada para masyayikh kita. Cuma dalam hadis riwayat Sayyidina Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi ada sedikit tambahan. Kita tengok nanti. Jadi Nabi kata Islam adalah kamu menyembah Allah dan kamu tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jal dengan sesuatu pun. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, kamu menunaikan haji di Baitullahil Haram. Kemudian Islam juga adalah menyuruh kepada kebaikan. Jadi kita dapat lihat dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut beberapa perbuatan-perbuatan penting yang menjadi tonggak utama ataupun dalil utama seseorang itu memiliki akhlak Islam yang baik. Walaupun kalau dia tak sembahyang, dia tetap Muslim. Sebab kita tidak mengkafirkan seseorang. Namun seorang Muslim yang sejati, yang hakiki, dia akan menunaikan salat, dia akan membayar zakat, dia akan berpuasa pada bulan Ramadan, dia akan menunaikan haji di Baitullahil Haram. Dan dalam masa yang sama Nabi juga menyebut al-amru bil ma'ruf. Maknanya menyuruh dengan kebaikan, menyuruh orang lain agar melakukan kebaikan, mencegah orang lain dan juga diri kita juga yang daripada sebarang kemungkaran. Wa taslimuka ala ahli, kamu mengucapkan salam kepada ahli keluargamu. Maksudnya kita mengucapkan assalamualaikum kepada ahli keluarga kita. Kita masuk rumah, kita bagi salam. Bukan semata-mata bagi salam, maknanya kalau kita telah menyebut assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu semua, maknanya seorang ketua keluarga juga kena memastikan bahawa dia telah memberikan keselamatan kepada ahli keluarga dia. Maksudnya dia tidak menyakiti isterinya, dia tidak akan menyakiti ibunya, dia tidak akan menyakiti ayah dia,
dia tidak akan menyakiti anak-anaknya kerana dia adalah seorang yang memberikan keselamatan kepada ahli keluarganya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Famanin taqasa syai'an minhun fahuwa sahmun minal islami yada'uhu." Okey, barang siapa yang telah meninggalkan sesuatu daripada perkara-perkara tersebut, maknanya dia tak solat contoh, ataupun dia solat tapi dia tak bayar zakat, atau dia solat dia dah zakat tapi dia tak puasa, atau dia dah solat, dia dah zakat, dia dah berpuasa tapi dia tidak menunaikan haji, atau dia dah buat benda-benda tu tapi dia tak menyuruh pula pada kebaikan, dia tidak pula mencegah orang daripada kemungkaran, atau dia buat bagus dah tapi dia dengan ahli keluarga jahat, dia tidak memberikan keselamatan kepada ahli keluarganya. Apa yang berlaku? Kata Nabi, fahuwa sahmun minal islami yada'uhu. Maka yang ditinggalkan oleh orang tadi itu merupakan sahmun. Sahmun dalam bahasa Arab banyak makna. Sahmun dengan maksud saham. Maksudnya kita join bursa saham, itu juga dipanggil sebagai sahmun. Sahmun dengan maksud anak panah. Sahmun juga bermaksud juzuk, satu juzuk. Di dalam hadis ini maksud dia yang kena dengan kenyataan Nabi adalah merujuk kepada makna ia adalah satu juzuk daripada Islam. Maksudnya benda yang ditinggalkan tadi itu adalah merupakan satu bahagian, satu juzuk daripada agama Islam yang dia telah meninggalkan perkara tersebut. Maksudnya Islam dia jadi Islam yang tidak sempurna walaupun dia belum lagi dianggap keluar daripada agama Islam. Kemudian kata Nabi SAW lagi, barang siapa yang telah meninggalkan semua perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, faqad wallal islama zahrahu. Maka kalau dia telah meninggalkan kesemuanya sekali, dia tak mengucap, dia tidak mentauhidkan Allah, dia tak solat, dia tak zakat, dia tinggalkan keseluruhan benda-benda yang telah disebutkan dalam hadis tadi, maka sebenarnya dia telah menjadikan Islam itu berada di belakangnya. Wallal islama zahrahu. Dia telah menjadikan agama Islam itu menghadap belakang dia. Maksudnya dia bukan menghadap Islam, tapi dia memberikan belakang badannya kepada Islam. Maksudnya dia membelakangi agama Islam. Jadi kalau kita tengok antara yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni adalah anta'budallaha la tusyriku bihi syai'a. Kalau yang ni pun dia tidak melakukannya, maknanya dia menyembah selain daripada Allah, semestinya dia sudah terkeluar dan tidak beragama Islam. Wal iyazu billahi min zalik. Seterusnya Al-Imam Abdullah Al-Ghumari menyatakan beberapa perkara tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia kata beliau, fal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sahmun minal Islam ay syu'batun min syu'abihi. Zakarahu Allah Ta'ala fi mamadihi ibadihi al-mu'minin al-mujahidin faqal التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Surah At-Taubah ayat 112. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat terpuji bagi hamba-hambanya yang beriman. Mereka yang bertaubat, mereka yang beribadat, mereka yang mensyukuri Allah, yang memuji Allah, mereka yang sentiasa rokok, sujud, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mereka yang menjaga segala peraturan-peraturan Allah, maka berilah kabar gembira kepada orang mukmin. Siapa yang ada sifat-sifat ini, mereka adalah orang mukmin yang benar-benar sempurna keimanan mereka. Ya Rabb, moga-moga Allah menjadikan saya, Ustaz Kamal, Ustaz Hazim dan seluruh yang mendengar serta seluruh kaum muslimin memiliki sifat-sifat ini. Allahumma amin. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, beliau ingin mendatangkan betapa bahayanya kalau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran ini tidak ada dalam masyarakat. Kata beliau, waqad aujabahu Allahu ala bani Israil falamma farratu fihi wa ada'uhu la'anahumullahu ala lisani rusulihim. Qala ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Jadi Allah Ta'ala, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, telah mewajibkan
perkara ini, iaitu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran ini, perkara ini telah diwajibkan ke atas anak cucu cicit zuriat Nabi Allah Israel alaihi salam. Nabi Israel, biar betul? Ya. Israel itu adalah nama Nabi, nama yang mulia sebenarnya. Baik, ini kalau kita benci Israel sebenarnya, dari satu sudut tak elok juga kita kata aku benci Israel. Sebab Israel itu sendiri adalah nama yang mulia. Israel adalah merupakan nama Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Israel kalau ikut sebahagian pendapat bermaksud hamba Allah. Sebab itu menurut guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, elok kita tak sebut Israel, kita sebut Yahud. Al-Yahud, golongan Yahudi. Mereka saya tak suka dengan kerajaan Yahudi yang ada pada hari ini contoh. Kalau kita kata kami tak suka Israel. Walaupun kita tak niat kita benci para nabi, namun akhirnya nama ini menjadi nama yang dibenci. Sedangkan ia adalah nama yang mulia, yang mana nama yang mulia ini adalah nama seorang nabi yang telah diutuskan oleh Allah ke atas anak cucu cicit zuriat mereka, iaitu Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Baik, balik kepada kisah kita. Allah Ta'ala telah mewajibkan al-amru bil ma'ruf dan juga wan-nahyu 'anil munkar ke atas orang-orang cucu cicit zuriat Nabi Allah Israel, iaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Namun kata Syekh Abdullah Al-Humari, apabila mereka mula cuai dan mereka mula tidak mengambil berat tentang perkara ini, maknanya orang buat mungkar pun orang tak larang, orang meninggalkan perbuatan, orang tinggalkan benda yang wajib pun mereka tak kata apa, maka ketika itulah mereka telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jal berdasarkan lidah para nabi mereka. Nabi-nabi yang diutuskan selepas itu menyatakan kepada Bani Israel yang mereka dilaknat oleh Allah, mereka dibenci oleh Allah atas sebab mereka meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, iaitu menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Lalu Syekh Abdullah Al-Umari mendatangkan firman Allah SWT yang berbunyi, yang bermaksud telah dilaknat orang-orang kafir daripada anak cucu cicit zuriat Nabi Allah Israel berdasarkan lidah Nabi Daud dan juga lidah Nabi Isa putera Sayyidatuna Maryam. Maksudnya Nabi Isa pun sebut orang ini dilaknat oleh Allah. Nabi Allah Daud juga menyatakan perkara yang sama. Sebab apa? Kata Allah Ta'ala, itu disebabkan kerana mereka telah melakukan maksiat dan mereka sudah melampaui. Mereka tidak menghalang daripada perbuatan mungkar, bahkan mereka pula yang melakukan perbuatan mungkar. Maka sangat buruk, sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kita nak sampai dah ke Ustaz? Okay, disebabkan kami dah nak ambil tiba dan saya difahamkan Ustaz kami ada urusan lain selepas ni. Ustaz nak pergi ke Langgak ke pergi mana ni? Hantar kami di mana? Oh, sampai rumah dah? Okey. Oleh kerana kami dah nak sampai dan sekarang ni hujan, jadi saya nampaknya kita berhenti setakat ini dahulu insya-Allah sekarang walaupun kita mula lewat tapi kita berhenti awal. Dia seronok betul lah, mula lewat, nak berhenti awal. Tapi nak buat macam mana, bukan kami sengaja nak berhenti, tapi sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita berhenti awal sebabkan hujan. Jadi kalau hujan saya pula guna laptop. Nanti kalau laptop saya rosak, saya kena minta ganti rugi daripada semua yang mendengar. Maka saya tak sampai hati nak melakukan perkara itu kerana ia melebihi ar-radhu yang kita bincangkan. Jadi nampaknya kita berhenti setakat ini dahulu. Hujan lebat untuk kami keluar, terpaksa kami bersiap-siap. Ala kulli hal, moga-moga Allah Ta'ala terus memberikan kepada kita kebaikan. Dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan lagi beberapa perkara-perkara penting yang berkait dengan al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar yang dihurai secara begitu teliti dan begitu menarik oleh guru kepada para guru kami, tidak lain tidak bukan Fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Humari Al-Hasani Al-Maghribi, yang telah menghasilkan satu buku yang sangat bermanfaat kepada kita semua, yang kalaulah kita melakukan walau satu pun daripada semua amalan-amalan ini, kita akan dijanjikan oleh Nabi sendiri untuk melakukan untuk sampai ke syurga Allah Azza wa Jal. Semoga diberkati Allah. Maafkan saya di atas keterlambatan tadi sebab tadi kami habis majlis dengan Ustaz Nazrul. Kami menziarahi beberapa orang asatizah di Kidu, menziarahi beberapa orang asatizah utama di Kidu. Jadi saya terpaksa melewatkan daripada pukul 3 jadi pukul 3.30, 3.30 lewat lagi sampai pukul 4. Pukul 4 kita akhirnya dapat bermula pada pukul 4.30.
Saya mohon kemaafan. Ala kulli hal, moga-moga Allah terus memberikan kebaikan kepada kita dan terus memberikan peluang kepada kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah kami pun dah sampai. Dan terima kasih kepada semua. Moga-moga diberkati Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas pujaan hati, kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.